Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada Encik Karimi bin Yusof, Ketua Kampung Tuk Sarif dan Wakil Awal Muda Cik Fatih Fatihah binti Zainal. Okay, nama saya Nurjana binti Mazdan. Akan membentangkan cadangan pembangunan pelancongan berasaskan komuniti yang dipanggil CBT di Kampung Tuk Sarif, Pulau 3, Kampung Gajah, Perak. Okay. Okay, perkenalan. Apa itu pelancongan berasaskan komuniti iaitu CBT, iaitu pelibatan komuniti setempat secara langsung dalam semua projek pembangunan pelancongan di sesebuah kawasan. Sesebuah projek pelancongan yang disusun oleh komuniti itu sendiri dan menggalakkan komuniti bekerjasama dan pelibatan daripada dua belah pihak iaitu pelancongan dan tuan rumah orang kampung dalam aktiviti pelancongan dan faedah kepada komuniti. Okay. Hasil kajian kebersanaan, okay. Matlamat komuniti dan motivasi bagi pembangunan CBT. Ini macam cara penduduk kampung tu mendapatkan pendapatan. Okay, melalui yang pertama untuk meningkatkan pendapatan penduduk kampung tu. Penduduk kampung ada buat industri kecil sederhana iaitu IKS, ada aji toteng, keripik pisang, dodol opayang dan juga asam gelugur. Okay, penduduk kampung ni dia buat perniagaan IKS ni untuk menjana pendapatan mereka dan memberi peluang kepada penduduk kampung juga untuk bekerja. Okay, yang kedua ada kedai makanan iaitu food outlet lah. Iaitu penduduk kampung dia membuka banyak kedai makanan di sekitar kawasan kampung dan juga di luar kawasan kampung. Maksudnya kan ada kedai yang sup legend tu, lepas tu ada Cicanai Simpang 3 tu, lepas tu ada yang kedai runcit tepi jalan semua tu. Okay, kalau kedai cenderamata pula, ada cenderamata ni perniagaan IKS untuk pelancongan beli semasa datang ke kedai mereka. Pelancongan pelancong ni datang beli yang IKS produk apa semua tu dan dia pun bawa balik, dia dihasilkan cenderamata lah. Okay, kalau musim durian pula, kalau kita tahu belah Perak ni memang terkenal lah dengan durian bagai semua tu. Adanya sekitar kampung ataupun di luar kampung, penduduk tu jual untuk dapatkan pendapatan. Okay, kalau ternakan pula biasa macam lembu, kambing dengan kerbau. Itu penduduk kampung ni dia menternak haiwan-haiwan ni supaya ada orang kahwin ke, kenduri ke, hari perayaan ke, dapat menjana pendapatan dengan ternakan lembu dengan kambing dan kerbau ni. Okay, untuk pertanian pula pokok kelapa sawit, pokok getah dan kebun buah-buahan, samalah juga akan meningkatkan pendapatan orang kampung tu. Okey, untuk memelihara dan memulihkan sumber-sumber jadi, ini natural resources lah maksud dia, Bukit Tunggal. Bukit Tunggal kita tahu dia masih terpelihara lagi dan boleh melakukan juga aktiviti mendaki, iaitu hiking lah. Lepas tu Sungai Perak pula kita tahu kat sana memang sepanjang kawasan tu memang bersih sampai ada ternakan ikan, tepi ikan air tawar lah. Lepas tu untuk memelihara dan memelihara sumber budaya, heritage apa semua. Maka kita tahu dekat Bandar Emas, rupanya dia masih lagi ada kekalkan peralatan ada lagi, hasil yang sedia ada pun ada lagi. Lepas tu penduduk kampung ni pun dia masih dari upacara ataupun adat tradisional. Maksudnya ada lagi kenduri-kenduri nara semua tu. Lepas tu penduduk kampung pun dia masih ada peralatan muzik tradisional iaitu kompang. Kalau kita tahu dulu Udaman ada kahwin dulu, malam-malam dalam pukul 1, pukul 2 macam tu kot masih ada lagi main kompang. Okey, untuk memupuk penyertaan masyarakat ni pula, masyarakat tu di kampung join sekali aktiviti yang ada di kampung. Contohnya kalau tahu kalau bulan puasa Ramadan lah kan, ada buat moreh untuk dekat surau Ihsaniah. Lepas tu ada yang baca Yasin setiap Jumaat, lepas tu ada buat buah Asyura. Lepas tu kalau penduduk kampung pula
ada menyertai ataupun dia pergi sekali join dekat Lita Datuk Sagor tu. Perlumbaan kereta motor kan popular kat situ. Lepas tu penduduk kampung pula ada bahagian dalam kenduri di kampung lah, macam merewang. Contohnya orang kahwin datang pergi masak sekali, tolong sekali, gotong royong lah orang kata. Okay, seterusnya tahap kefahaman tentang CBT. Okay, tahap kefahaman penduduk kampung ni lah. Okay, bagaimana masyarakat setempat memahami CBT ni. Okay, penduduk kampung memahami tentang kepentingan pelancongan ke kampung mereka dan meningkatkan pendapatan penduduk kampung dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk kampung. Lepas tu penduduk kampung menerima pelancongan datang ke tempat mereka dan penduduk kampung menyokong aktiviti di kampung mereka. Okay, bagaimana mereka fikir masyarakat berubah sedang mengembangkan, iaitu menambah pendapatan mereka. Lepas tu penduduk kampung ni akan mewujudkan lebih banyak industri kecil sederhana, iaitu IKS lah, yang diusahakan oleh penduduk kampung tu sendiri. Lepas tu penduduk kampung tu akan menjaga perkesetaraan dan semua jadi di kampung mereka dengan lebih baik. Dan terdapat juga tempat penginapan yang selesa dan pelbagai kemudahan lah yang akan disediakan. Okay, seterusnya ada menurut mereka apa faktor kejayaan CBT. Lepas CBT ni dah ada di kampung mereka, apa faktor kejayaan yang dapat. Okay, dengan sumber jadi pelancongan, akan datang ke pelancong ni akan datang ke tempat mereka dan dapat merasa pengalaman berada di kampung. Lepas tu dengan adanya CBT ni juga, kampung akan lebih dikenali oleh orang luar akan datang sebab ada keunikan, semua jadi pesu budaya dan ingin mencuba untuk buat produk yang IKS yang ada di kampung tu. Lepas tu memberi peluang pekerjaan kepada penduduk kampung untuk menambah pendapatan mereka, membuka perniagaan kecil. Ialah orang kampung akan lebih lagi pendapatan dengan buka perniagaan-perniagaan ni. Okay, apakah rintangannya? Rintangan ni maksudnya macam halangan lah. Halangan dia adalah untuk satu campur tangan politik lah dalam usaha mempengaruhi dan ingin menjadikan penduduk kampung hidup dalam berpuak. Maksudnya ada puak ni, itu halangan dia lah. Lepas tu segelintir penduduk kampung dia mengabaikan semua semula jadi dan kemudahan yang ada dengan tidak menjaga dan mengurusnya. Dia dah ada siap dah kemudahan dah semula jadi apa semua tapi tak dijaga dengan baik. Lepas tu orang kampung ni anak muda di kampung ni dia tak nak macam meneruskan lah kesedaran kampung ni sebab lebih cenderung untuk bekerja di luar bandar. Kata di luar bandar lebih banyak pekerjaan daripada di kampung. Okay, ini contoh peta kampung lah yang saya buat supaya nampak macam lebih jelas. Ini pula peta luar kampung, maksudnya linkages lah. Sekitar kampung tu mana boleh pergi. Okey, sebenarnya aktiviti pelancongan berpotensi, maksudnya membeli belah tu macam kita beli yang durian tu lah. Ada musim tu kampung tu akan popular, akan datang, pelancong akan datang. Lepas tu sightseeing pula tepi-tepi sungai Perak tu bila petang kan cantik, matahari terbenam apa semua. Lepas tu melawat kandang rusa, ada melawat tempat pembiakan lebah kelulut. Lepas tu melawat makam Kesultanan Perak. Kalau tahu kat sana memang banyak kan Perak punya makam. Lepas tu belajar cara buat makanan tradisional iaitu cememek ataupun apam pasang. Kalau cememek tu kalau opah kata penanaman tungku. Yang itu. Ataupun apam pasang yang popular lah. Lepas tu mempelajari cara membuat asam keping dengan tempoyak. Sana memang popular kan. Lepas tu kompleks sejarah Persis Salak, Lita Datuk Sagor, Menara Condong Tuli Intan. Lepas tu mendaki di Bukit Tunggal lah. Okay. Seterusnya cadangan kami iaitu cadangan saya lah kesediaan bagi pembangunan CBT. Okay, cadangan latihan bagi tingkatkan kesedaran. Maksudnya latihan yang akan diberikan kepada peserta-peserta IKS ataupun ahli perniagaan lelaki, ahli perniagaan wanita ataupun bakal yang menjadi usahawan lah. Okay, bengkel ni
kejayaan dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif kepada penduduk kampung untuk meningkatkan pelancongan berasaskan komuniti mereka lah. Semua mereka difasilitasikan oleh anggota terlatih. Semua yang terlatih. Iaitu yang pertama Majlis Amanah Rakyat lah, MARA ni. Lepas tu yang kedua adalah Giat MARA. Lepas tu cadangan latihan bagi tingkat pengetahuan dan kemahiran, iaitu untuk penduduk kampung lah, iaitu pelatih yang bertauliah. Kita boleh panggil Perbadangan Pengemajuan Kraftangan Malaysia, iaitu dia boleh mengekalkan balik kebudayaan yang ada di kampung. Contohnya macam dekat Budaya Emas tu, kita boleh panggil kraftangan ni untuk dia ajar, dia bagi pengetahuan kat kita supaya kita boleh apa nak kata jaga balik benda tu untuk akan datang lah. Lepas tu Persatuan Pemandu Pelancong Negeri Perak. Lepas tu dia akan bagi ceramah lah tentang macam mana nak bawa pelancong ke satu-satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, itu Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM pula. Dia boleh bagi ceramah tentang mencegah penularan kesihatan melalui penyediaan makanan. Lepas tu mengajar penduduk untuk makanan yang berkhasiat lah untuk pelancong. Lepas tu Suruhanjaya Koperasi Malaysia iaitu SKM. Dia boleh membantu kita untuk membuat macam mana nak tubuhkan koperasi yang ada di kampung. Lepas tu pinjaman pun boleh juga. Dan bila kita ada koperasi ni duit, kita boleh gunakan untuk betulkan jalan di kampung, bentuk kerja-kerja lah penjagaan. Lepas tu kalau housekeeping department ni ialah maksudnya hotel tu dia akan bagi ceramah tentang macam mana nak urus bijak rumah penginapan, maksudnya homestay lah di situ. Lepas tu ajar macam mana nak cantikkan kawasan tempat-tempat tu, macam mana nak kemas katil dengan elok, rumah homestay dengan elok. Lepas tu perdahan menjaga rumah dengan cara yang betul lah. Okay, cadangan kami tak mengenai pasti penerjun CBT iaitu local champion. Ini Encik lah. Okay, ni adalah ketua kampung, profil ketua kampung. Dia yang akan jaga kampung tu. Dia akan, sebab dia tahu semua benda yang ada di kampung tu. Jadi dia akan jadi local champion di situ lah. Dan ciri-ciri dia yang saya nampak kepada Encik ni adalah berani, berkomunikasi dengan baik, lepas tu berwawasan, lepas tu committed, berdisiplin, lepas tu dia berperilaku terbuka lah. Lepas tu ini cadangan saya untuk carta organisasi CBT. Okay, pertama mesti kena ada penghulu mungkin kampung gajah lah. Lepas tu ada ketua kampung iaitu Encik. Lepas tu ada setiausaha, ada bendahari, ada AJK Keselamatan, AJK Pengangkutan, AJK Penginapan, lepas tu AJK Makanan, AJK Budaya dan Warisan, AJK Ekonomi dan Keusahawanan dan AJK Teknologi dan Maklumat ICT. AJK ni bila kita ditubuhkan kita dapat kampung tu dapat melaksanakan tugas dia dengan masing-masing lah. Tugas tu akan berjalan dengan lancar. Okay, cadangan kami lah ini mengenai perkongsian iaitu partnership lah bagi bangun CBT. Okay, kalau untuk NGO, ada badan bukan kerajaan, kita boleh panggil Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa. Ini Perak punya lah kan. Lepas tu ada industri pelancongan iaitu travel agency. Kita boleh bagi travel agency untuk bagi dia akan fokuskan untuk promosi tempat tu, promosi kampung tu. Dia akan buat brochure, dia akan buat flyer semua tu. Lepas tu kalau universiti ataupun IPT yang terdekat dan yang dia boleh buat adalah College Community Sungai Siput lah. Sebab di situ dia boleh mendidik masyarakat macam mana nak kerangka kerja yang sesuai untuk proses berasaskan komuniti tu. Lepas tu dia akan melengkapkan mereka dengan alatan ataupun pendekatan untuk meningkatkan kualiti pengalaman.
Lepas tu kita penduduk kampung juga boleh tertipkan gotong royong. Kalau agensi kerajaan pula kita berbagai Tourism Malaysia, Tourism Perak, ada semua tu lah yang Motex, Mardi apa tu, Pharma semua tu. Dia boleh memkongsikan kampung Malaysia ni, maksudnya kampung yang ada di sekitar Malaysia untuk pengetahuan pelancong yang di luar. Lepas tu dia boleh buat juga pinjaman IKS, lepas tu ajar macam mana nak uruskan perniagaan, lepas tu nak bagi macam mana nak ajar gunakan ICT, nak gunakan WhatsApp, nak gunakan Facebook, IG, semua tu. Okay, cadangan kami ialah pembangunan produk. Okay, ini adalah cadangan saya lah, package. Ini hanya di dalam kampung tu sahaja. Kampung Teluk Sari tu sahajalah. Saya anggarkan lah dalam 100 sebabkan kawasan dia dekat-dekat je kan. Sebabkan kita banyak produk IKS dengan makanan. Anggarkan ini je lah. Ni untuk package A. Okay, untuk package B, 2 hari 1 malam, saya anggarkan 200 je lah. Dan ini kawasan luar kampung tu. Dan package C ni 3 hari 2 malam, 300. Ini pun berdasarkan di luar kampung juga. Okay. Ini cadangan aktivasi pelawat. Maksudnya bila pelawat tu datang, dia tahu nak pergi mana. Contohnya macam museum. Kan museum kan ada semua ada sekali. Dan ni saya macam cadangkan untuk mina bangunan khas lah untuk meletakkan semua produk. Maksudnya ya produk IKS tu, lepas tu aktiviti, warisan budaya, letak di satu tempat, bila pelancong datang kita boleh terus pergi ke situ. Okay, kalau yang rumah kutai yang sebelah ni pula, Umar Upahnya kan dia rumah kutai. So dalam-dalam tu kan semua ada. Ada lagi tekad yang benda emas tu, lepas tu alatan dia, dia punya bahan-bahan pun ada lagi. Lepas tu kalau macam orang kahwin, dia ada lagi peralatan tu. Sebab saya pernah tengok, saya pernah nampak pegang pun benda tu. Ada lagi yang orang kahwin punya lama peralatan tu. Perkakas tu orang kata. Lepas tu bawah dia tu ada yang sampan yang lama tu. Tu saya nampak fokus kan. Bila pelancong datang, rumah Upahnya tu boleh jadikan sebagai galeri lah untuk tempat tu. Okay. Okay, ni cadangan kualiti perkhidmatan untuk penduduk kampung tu, iaitu pemandu pelancong tempatan. Maksudnya orang kampung tu yang jadi pemandu pelancong lah. Pemandu pelancong tempatan ni di kawasan tarikan sendiri, misalnya dia mengambil pelancong untuk menjelajahi kawasan kampung atau dia menyelami budaya dan melakukan aktiviti. Dia macam ajar sekali. Dia bawa, okay, first kita pergi sini, second kita pergi sini, macam tu. Lepas tu keselamatan pula, menubuhkan pasukan keselamatan seperti sukarelawan ataupun polis tambahan ataupun penduduk kampung sendiri pun boleh bergila-gila untuk menjaga keselamatan kampung lah daripada ancaman luar atau terutamanya keselamatan kampung itu sendiri lah. Lepas tu meja hadapan ni pula macam front office, front desk. Dia macam mana orang kata, kita bila pelancong datang, dia terus pergi ke tempat tu. Dia nak tanya segala maklumat di situ. Kita menubuhkan meja depan untuk memudahkan pelancong bertanya maklumat tentang kampung. Bukan setakat hanya di di pejabat penghulu. Memang pejabat penghulu boleh tanya, tapi kita ada khas untuk meja lain. Untuk macam kawasan lain, bangunan lain untuk pelancong datang senang untuk tanya macam-macam. Yang kami iaitu pemasaran produk, iaitu CBT. Okay, cadangan pasaran sasaran. Maksudnya pelancong datang tu daripada siapa yang boleh datang ke situ. Maksudnya pelancong luar, maksudnya pelancong asing lah dengan domestik. Maksudnya sasaran pelancong luar dalam Malaysia untuk datang ke kampung apabila mereka ni mempunyai keinginan ataupun dia dah tahu dah apa yang keunikan yang ada kat situ dan dia akan datang kat situ. Lepas tu kalau keluarga,
keluarga pula mesti akan bawa anak-anak ataupun ahli keluarga yang lain untuk kampung, sekaligus meningkat jugalah pendapatan keluarga kampung duduk kampung di situ. Lepas tu kalau kumpulan belajar pula, ada kawasan lawatan sambil belajar. Maksudnya pergi ke kampung tu dia dapat belajar macam-macam. Ada yang IKS, ada yang budaya, ada yang warisan, bahasa pun boleh juga. Okay, seterusnya cadangan promosi. Okay, promosi ni untuk promosi ke kampung tu, kita boleh membangunkan laman web yang khas untuk kampung untuk saya sahaja untuk mempromosikan kampung dan perniagaan tempatan dekat situ. Lepas tu kita buat platform media sosial. Macam sekarang tahu kan, memang kalau apa-apa je pelancong akan datang terus ambil cari dekat Facebook, dan Instagram, YouTube yang mudah diakses lah untuk ke kampung tu. Lepas tu ada wujudkan brosur ataupun flyers untuk mempromosikan tempat dan perniagaan tempatan. Brosur dengan flyers ni macam semua maklumat ada dalam tu. Adanya bila kita hulurkan, kita bagikan kepada pelancong tu, dia dapat semua maklumat dalam brosur dengan flyers tu. Okay, itu saja. Kalau ada sebarang soal jawab ataupun cadangan yang nak dibangkitkan, bolehlah. Supaya saya boleh menambah baikkan lagi proposal saya nanti, ataupun saya akan meningkatkan lagi lah cadangan apa-apa yang nak dikatakan. Boleh saya tahu ada cadangan apa-apa yang boleh dibuat? Ada cadangan apa-apa? Ketua kampung, wakil muda. Ada satu kampung tu. Ya? Kampung tu dia buat labu sayur. Ada masuk dalam ni tak? Oh, labu sayur tu dia luar daripada kampung tu. Itu boleh jadikan sebagai pelancongan luar daripada kampung lah. Itu je lah. Tambah satu je lah tu. Untuk package lah. Itulah. Ada apa-apa lagi? Cadangan lain? Yang lain-lain tak ada kot. Tak ada. Cuma itu cuma kompang tu kat Berana je lah, itu je lah. Sebab bahasa lain-lain ke kat tempat. Pasal kompang ni dia bentuk dia lain, bentuk dia besar sikit. Berana ni dia kecil. Okay. Macam rumah Udeman tu hari dia pakai Berana, dia tak pakai kompang. Okay. Lagi membunyi lah, itu je lah. Lain-lain tu saya rasa okey dah tu. Okey dah. Okey. Okay. Wakil muda, ada apa-apa cadangan ataupun soalan? Yang untuk orang muda. Ada. Saya ingin cadangkan supaya makanan tradisional orang Perak terdahulu dapat dikekalkan seperti mana yang kita tahulah. Kebanyakan orang muda sekarang ni tak ramai yang kenal makanan tradisional. Saya harap agar golongan muda seperti saya dapat belajar cara pembuatan daripada makcik-makcik, opah yang di kampung yang masih mengekalkan resepi turun-temurun supaya golongan muda dapat mewarisi resepi makanan tradisional dari nenek moyang kita dan makanan tradisional masyarakat Perak tidak ditenggelami dek zaman.